Salam sejahtera, nama saya Teresa Eng Meli dan ini video saya yang bertajuk Perbandingan Teori Kebenaran Struktural Paradigmatik dan Performatif. Apakah itu kebenaran? Menurut Kamus Bahasa Melayu, kebenaran adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang sesungguh-sungguh ada atau betul. Blackburn menyatakan kebenaran itu adalah the property of sentences, assertions, beliefs, thoughts, or propositions that are said in ordinary discourse to agree with the facts or to state what is the case. Dalam contoh pernyataan tersebut ada seekor kucing di atas kerusi. Pernyataan tersebut adalah benar kerana ada seekor kucing di atas kerusi. Sekiranya pernyataan ada seekor kucing di atas lantai, tetapi kucing itu berada di atas kerusi, maka pernyataan tersebut adalah tidak benar. Ahli-ahli falsafah menerima cara memperolehi kebenaran melalui apa yang boleh dilihat dan dikaji, terutamanya dalam dunia sains. Walau bagaimanapun, metod tersebut tidak dapat diaplikasikan untuk mencari kebenaran yang bersifat metafizik atau abstrak. Oleh itu, ramai ahli falsafah telah memperkenalkan teori-teori lain yang mengenali apakah dikatakan sebagai benar atau tidak, seperti teori korespondensi, teori koherensi dan sebagainya. Dalam video ini saya akan menjelaskan apakah itu teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Teori kebenaran struktural paradigmatik adalah teori di mana sesuatu fakta atau teori adalah benar jika ia berdasarkan paradigma tertentu dan ada para ilmuwan yang menyokong teori tersebut. Teori ini berdasarkan teori paradigma yang dikenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions, yang menyatakan paradigma adalah a universally recognizable scientific achievement that for a time provides model problems and solutions to a community of practitioners. Contohnya, teori evolusi Darwin diterima dan disokong oleh ramai ahli saintis atau ahli biologi yang menggunakan teori tersebut untuk menjelaskan tentang evolusi manusia atau haiwan. Teori paradigma ini mempunyai 4 fasa, iaitu Kuhn's cycle. Yang pertama adalah pre-science, di mana tempoh sebelum konsensus saintifik dicapai dan tiada teori diterima oleh para ilmuwan. Fasa kedua adalah normal science, di mana paradigma mula berbentuk sekiranya konsensus saintifik dicapai dan menjadi ilmu asas yang akan digunakan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang tertentu dan dalam education. Fasa ketiga adalah krisis. Anomali dalam paradigma menjadi lebih kritikal dan krisis berlaku sekiranya anomali tersebut tidak dapat dihilangkan. Anomali merupakan kelemahan dalam satu atau sebuah teori yang digunakan menjadi ilmu asas. Sekiranya anomali ini menjadi lebih kritikal dan sukar untuk dihilangkan atau diselesaikan, maka ia akan terus ke fasa keempat, iaitu the scientific revolution, the paradigm shift, di mana paradigma baru dibentuk dan menjadi model terbaru untuk dirujuk oleh para ilmuwan. Paradigma baru ini akan menggantikan paradigma yang lama. Kritikan terhadap teori struktural paradigmatik adalah, pertama sekali, incommensurability. Kuhn menyatakan paradigma lama dan paradigma baru tidak boleh dibanding dan dikatakan sebagai neutral. Ahli falsafah lain mengkritik pernyataan tersebut oleh sebab bagaimana kami boleh mengenali
kalau paradigma lama atau paradigma baru adalah salah atau betul, mana yang benar dan tidak, dan bagaimana kami boleh menentukan mana yang lebih bagus untuk digunakan dalam situasi-situasi yang tertentu. Kedua adalah kemajuan bidang terganggu. Ahli falsafah lain mengkritik paradigma lama akan diabaikan dalam paradigma baru, walaupun ilmu paradigma baru berdasarkan ilmu paradigma lama. Ahli falsafah lain mengkritik bahawa paradigma baru akan menggantikan paradigma lama dan mengganggu proses perkembangan ilmu dalam sains sebagai contoh. Dan sekiranya paradigma baru menggantikan paradigma lama, ia akan mengabaikan ilmu-ilmu di paradigma lama. Seterusnya adalah teori kebenaran performatif. Teori ini adalah di mana suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Contohnya, seorang padri yang merasmikan perkahwinan antara dua orang dan menukarkan status mereka dari bujang ke kahwin. Dari pernyataan padri yang merasmikan perkahwinan tersebut, dia telah menciptakan suatu realiti yang baru. Contoh seterusnya adalah dalam sekumpulan, dalam sebuah syarikat, ketua kumpulan tersebut akan melantik seorang dari ahli-ahli tersebut untuk menjadi pengerusi untuk projek yang seterusnya. Oleh itu, ahli tersebut menjadi lebih berkuasa untuk menguruskan semua hal-hal projek tersebut. Kritikan terhadap teori kebenaran performatif adalah pernyataan yang tidak dipenuhi dan tidak menjadi realiti. Contohnya, mungkir janji. Justru pernyataan tersebut adalah tidak benar. Perbandingan antara teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori performatif. Yang pertama sekali, orang yang mempunyai kuasa. Untuk teori, para ilmuwan atau orang yang berkuasa dapat menentukan kebenaran sebuah teori. Untuk teori struktural paradigmatik, teori tersebut atau paradigma tersebut haruslah disokong dan diterima oleh para ilmuwan dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, teori evolusi Darwin dalam bidang perlu disokong dan diterima oleh para ahli saintis. Untuk teori performatif, dia memerlukan orang yang berkuasa ataupun mempunyai otoriti untuk menciptakan realiti tersebut, seperti seorang padri ataupun ketua, pengurus ataupun seorang yang lebih berkuasa. Keduanya adalah bidang berlainan. Teori performatif berfokus kepada aspek linguistik kerana dia berfokus kepada kuasa yang terdapat dalam perkataan-perkataan dalam pernyataan, manakala teori struktural paradigmatik lebih diutamakan dalam bidang sains sebab dia lebih berfokus kepada progres perkembangan ilmu sains. Berdasarkan teori struktural paradigmatik dan teori performatif, saya dapat mengenali bagaimana kedua-dua teori tersebut berkaitan dalam hidup saya. Contohnya, teori struktural paradigmatik masih diaplikasikan dalam semua ilmu yang saya telah pelajari. Contohnya dalam bidang sains, matematik,
setiap teori-teori tersebut ada kaitan dengan paradigma yang ditentukan oleh para ilmuwan dan boleh juga digunakan dalam kos saya, iaitu TESOL, di mana paradigma mempunyai banyak teori yang asal bahasa dari aspek linguistik. Seterusnya, teori performatif, saya dapat pelajari bahawa saya perlu berjaga apa yang saya bercakap, oleh sebab setiap perkataan ada dia punya kuasa dan perlu digunakan dengan cara yang baik dan juga dapat menciptakan realiti. Sekian daripada saya.